Timbalan Presiden Rafizi Ramli, naib-naib, pimpinan Parti Keadilan Rakyat dan rakan-rakan yang saya muliakan. Saya mohon maaf kerana ada acara di Masjid Putrajaya bersama dengan Syekh Usamah dari Azhar dan juga Syekh Abu Bakar, seorang ulama hadis yang telah menulis mengupas syarah Sahih Bukhari, dan kerana dia menjadi tetamu bagi negara dan undangan saya terpaksa duduk dan mendengar kedua-dua kuliah itu yang saya ingat penting. Syekh Abu Bakar adalah di antara tokoh ulama dunia yang punya authority mengupas dan syarah hadis, kumpulan hadis Sahih Bukhari. Walaupun ada ulama-ulama silam yang besar sebelum itu, tapi dalam semasa contemporary, beliau merupakan di antara yang unggul dan kita bermanfaat dengan kupasan yang lebih mendalam. Dan saya sebut tadi, itu berbeza dengan apa yang kita dengar kadang-kadang di lapangan, terutama yang terlibat dalam politik. Kita lihat mereka lebih ada kebijaksanaan, ada lebih banyak kesabaran, lebih mendalam ilmu, dan tidak langsung menggunakan masa berjam memberikan ceramah dan pidato, mencerca, temaki atau merendah-rendahkan orang lain. Malah kedua-dua ulama itu, satu ulama besar India, satu daripada Kahirah, telah mengupas dan minta supaya rakyat Malaysia, terutama orang Islam, mendalami ilmu, menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan, dan cuba menyantuni rakyat semua pelbagai kaum dan pelbagai agama supaya menjamin keamanan dan menegakkan keadilan. Saudara-saudara, kita sampai pada ketika di mana kita kena buat keputusan memastikan kerajaan-kerajaan yang kita pimpin di negeri itu bertahan dengan kuat dan bergaya. Sebab itu baru-baru ini saya umumkan supaya tidak menimbulkan lagi banyak telahan, supaya di Selangor, Saudara Amiruddin Syari adalah calon kita untuk kekal sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Alasan kita adalah kerana prestasi kerjanya, rekod kerja terutama dalam menyantuni rakyat. Betul, pelaburan penting, unjuran pertumbuhan penting, program-program pembangunan besar juga penting. Tetapi sebagai parti yang menggerakkan kesedaran rakyat, membela nasib rakyat, di antara tugas utama beliau adalah menyantuni. Dan beliau merupakan mungkin satu-satunya Menteri Besar yang terkenal untuk turun ke bawah, menyantuni di setiap kampung daerah di negeri Selangor. Dan ini tidak bermakna dalam majlis-majlis dalaman kita tidak boleh memberikan teguran dan minta supaya usaha itu dapat kita tingkatkan. Dan ini akan terus kita lakukan dalam jamaah pimpinan, tetapi kita telah muafakat menunjuk kerana prestasi beliau cukup membanggakan di antara menteri besar atau ketua menteri yang berjaya di negara kita. Pulau Pinang, DAP telah memutuskan untuk mencalonkan semula Saudara Chow Kuan Yew sebagai Ketua Menteri. Parti Keadilan menyambut baik keputusan itu kerana prestasi beliau mengangkat dan menjamin kemajuan pertumbuhan negeri Pulau Pinang dan cara dia menyantuni rakyat semua kaum, termasuk orang-orang Melayu. Berbeza dengan pandangan-pandangan yang kita dengar, yang cuba mencerca dan menghina di AP, kita lihat watak dan ketokohan Chow, seorang yang prihatin dan sentiasa berlegar untuk bekerja untuk orang Cina, Melayu, India di Pulau Pinang. Dan orang asli tidak ada di Pulau Pinang. Dan bila saya dengar keluhan orang-orang Melayu
yang mahu supaya beberapa program Melayu, perumahan, perniagaan ditingkatkan, maka saya telah ambil keputusan untuk memperkukuh semula bahagian ataupun jawatankuasa pemandu dulunya penjelasan Bumi Putra, supaya ada beberapa program yang boleh dilaksanakan di antara kerajaan persekutuan dan negeri, terutama dalam bidang perumahan yang menjadi masalah besar dan juga masalah perdagangan dan perniagaan. Dan oleh itu saya harap ada dukungan yang kuat dan padu di Pulau Pinang supaya kerajaan perpaduan Pulau Pinang yang dipimpin oleh Chow Kong Yeow itu dapat mantap dan dapat dukungan rakyat dan meneruskan kerja-kerja untuk membangunkan negara. Kita beralih ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, saya belum buat apa-apa pengumuman kerana perbincangan itu menelan agak masa panjang dengan rakan-rakan kita yang lain. Tetapi setelah menyampaikan pandangan kita kepada Presiden UMNO Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi, saya menekankan bahawa untuk kelangsungan kerja, kesinambungan dan rekod prestasi Saudara Aminuddin Harun itu memuaskan, wajar kita pertahankan beliau selaku Hakim Yang Terbesar. Saudara Aminuddin yang saya kenal lama, terutama bila saya jadi ahli parlimen Port Dickson, itu lebih banyak kerja dan usahanya dalam program-program merakyatkan, mana rakyat, mana tidak ada ruang sehingga untuk orang menyatakan Menteri Besar ini sukar ditemui atau tidak disantuni. Demikian kita ada barisan pimpinan yang membanggakan kita. Saudara harus faham, kekuatan keadilan ini bukan pada presidennya, timbalannya, naib-naibnya, tetapi juga jamaah pimpinannya seperti kita saksikan dalam kerajaan-kerajaan negeri. Memang tentunya saya, Rafizi dan pimpinan lain memang sentiasa mengambil sikap yang agak lebih tegas, menegur dengan keras, kerana kita mengharapkan suatu prestasi yang lebih baik daripada yang boleh diharapkan. Kalau kita rasa ini perkara yang normal, biasa, kita boleh faham. Tetapi kerana harapan rakyat tinggi dan keadilan itu adalah parti yang menggerakkan reform, maka harus ada kesedaran dan kefahaman bahawa kita mesti tonjolkan bukan saja tokoh-tokoh, tetapi dasar-dasar yang program yang sentiasa peka dan masalah yang agak berbeza. Kerana kita terpaksa menyantuni orang Melayu yang majoriti di negeri ini, melainkan Pulau Pinang, dan kita juga harus faham keperluan orang Cina dan lebih-lebih lagi keresahan yang dialami oleh masyarakat India, yang merasakan diri mereka itu tersisih dan terabai kerana jumlah mereka kecil dan beberapa program tidak sampai kepada mereka. Ini cabaran-cabaran yang telah kita hadapi, selain daripada orang asli kecil jumlahnya di Selangor, tapi lebih besar di Negeri Sembilan. Kawasan Felda yang agak kecil, satu di Selangor, tapi lebih besar di Negeri Sembilan. Ini hal-hal yang kita harus ambil tindakan. Tetapi kita bersyukur kerana bila ada kerajaan persekutuan, beberapa kes termasuk Felda yang tak dapat kita uruskan, dapat kita tangani. Betul, isu kontroversinya sekarang yang tentang siapa bayar, saya tak mau sentuh lagi kerana sudah kita berikan contoh cek bayaran itu, bukan cek, bayaran pada 27 hari bulan ini kita luluskan. Tetapi selain daripada itu, ada hal-hal lain yang diputuskan. Insurans mereka, pusat dialisis Felda, connectivity, pusat digital Felda, lampu-lampu jalan Felda. Kalau saya tengok kawasan-kawasan Felda ada gelap gulita. Ini semua kita luluskan pada beberapa bulan yang lalu. Maknanya mereka berasa memang terabai,
dan oleh demikian tanggungjawab dapat kita sempurnakan. Ya. Dan dalam usaha federal, walaupun kecil saya kata di Selangor, tapi besar di Negeri Sembilan. Dan insyaAllah dalam beberapa hari ini saya akan juga turun ke Felda Negeri Sembilan bersama Menteri Besar untuk menyampaikan berita lebih baik kepada peneroka Felda Negeri Sembilan. Ini berbeza. Tengok, program kita bicarakan, termasuk Kedah. Kedah, selain dia program mengimarahkan masjid, sekolah-sekolah agama, penambahan projek-projek, termasuk program besar hari baru-baru ini yang menelan dari segi kos prasarana 3 bilion ringgit untuk memastikan pengeluaran padi 5 musim dalam 2 tahun. Yang mereka boleh terjah dan canang dan kecam, ini idea kami, kata mereka. Kami telah memulakan cadangan. Memang betul. Macam pergi jumpa Elon Musk. Dia pergi jumpa, lepas-lepas minum, Elon Musk kata boleh pergi balik. Tidak ada berita. Tetapi, dengan pimpinan kerajaan perpaduan, Elon Musk terus mengambil keputusan dan tahun ini juga buka ibu pejabat di Cyberjaya. Ya. Begitu juga dengan projek pemulihan kawasan padi supaya naik 5 musim. Ini kena faham. Sebab kalau kita biarkan produktiviti sekarang, ini yang dikatakan rice is a, or paddy is a poverty crop. Ini yang bercakap poverty crop tu kerana tak buat apa-apa. Dia jaga peringkat itu, program tekat itu, dan 2 kali itu, sekali 1 tahun, 1 musim, jadi kekal akan menjadi poverty crop. Tapi kalau boleh dipulihkan 5 kali dalam masa 2 tahun, maka kita boleh tingkatkan pendapatan ratusan ribu petani. Dan ini hanya dilakukan oleh kita, MADA, Kementerian Pertanian dan agensi-agensi lain yang diselaraskan. Dan saya minta Ketua Susah Negara sendiri selaraskan kerana dia melibatkan terlalu banyak kementerian. Dan dilakukan dengan bernas dan telah dimulakan projek itu. Orang boleh mengaku kata dia cadang, sebenarnya cadang pemulihan MADA ini sejak tahun 60-an, tetapi yang membedakan kita dengan mereka ialah kerajaan perpaduan bertindak melaksanakan janji kita. Dan ini yang berlaku dalam kes Felda. Secara ringkas kita katakan memang betul, saya tidak nafikan, saya yang sebut memang diluluskan pada tahun 2021. Tetapi diluluskan tanpa fulus. Ya, maknanya hutang tertanggung oleh Felda. Ya. Kalau hutang tertanggung oleh Felda, maknanya kalau tidak ada apa-apa kita lakukan, Felda bankrupt, maka hutang tak mampu dilunaskan. Ini kita kena faham. Basic information yang harus kita tahu, ya, walaupun dia masih heboh dalam hal ini, soal-soal teknikal. Wah, kami yang luluskan, betul. Ya. Kalau betul dia luluskan tahun 20, mengapa tidak ada belanjawan dalam 21? Mengapa tidak ada 22? Kita hanya perkenalkan dalam belanjawan 23. Bayaran pertama 990 juta. Jadi tinggal Kelantan. Kelantan seperti mana yang telah saya umumkan berulang kali. Belanjawan untuk Kelantan itu lebih daripada semasa Perikatan Nasional Perintah. Ya. Tetapi, apa dia naratif dan propaganda dia? Kita zalim. Ketua PAS sendiri sebut dalam parlimen, kita zalim. Bila saya bagi jumlah peruntukan, dia tak jawab. Bolehkah saudara, seorang yang ada didikan agama, boleh terus membuat fatwa menghukum? Kemudian bila diperjelaskan fakta, diketepikan begitu saja. Tapi inilah berlaku dalam senario politik kerana agama itu menjadi tunggakan, bukan dasar perjuangan. Jadi saudara, Saudara Nik Nazmi turun untuk bincang soal tebatan banjir umpamanya.
Dan kita oleh kerana kita selamatkan jumlah tebatan banjir sekitar 1.8 bilion ringgit daripada 15 bilion yang diperuntukkan, saya telah umumkan 800 juta ringgit ke Johor, tebatan banjir untuk kawasan Kota Tinggi, dan 1 bilion tambahan untuk tebatan banjir Kelantan. Jadi ada orang tanya saya, dia kata buat apa bagi dia masih dikuasai oleh PAS. Betul. Tetapi kita tak sanggup lihat rumah dan orang tenggelam. Kecuaian kerajaan negeri, tapi jangan hukum rakyat. Pendapat kita yang harus dihukum ialah kerajaan negeri sekarang, bukan rakyat. Dan cara hukumnya ialah dalam pilihan raya 12 Ogos ini, insya-Allah. Begitu juga dalam kebekalan air. Orang tanya, dalam ekonomi kemukakan pandangan, beberapa peruntukan tambahan untuk bekalan air bersih. Ada yang kata, tunggulah dulu. Tapi orang yang tidak ada air bersih, itu sengsara hidup mereka. Jadi oleh yang demikian, dalam perbincangan kita, walaupun di pohon mulanya 8 bilion, ini revisi dah ulas panjang, tapi tinggal 1.7 bilion, dan kita luluskan segera sekarang ni 500 juta saja untuk menjalankan kegiatan. Kalau dia minta 8 bilion, mana dia kira saya tak tahu. Tapi kita luluskan dan kita ada tegur. Mengapa diluluskan sekarang? Lulus kerana kita tak sanggup lihat saudara mara kita di Kelantan tidak mendapat bekalan air bersih. Ini dia kekuatan kerajaan perpaduan. Begitu juga Terengganu. Menteri Besar bagi tahu saya, dia kata kita perlu 200 juta ke lebih kurang segera. Saya kata sebab apa? Sebab ada hakisan Tasik Kenyir. Dan hakisan itu mungkin akan menjejaskan satu kawasan TNB yang boleh diselenggara oleh TNB, tapi juga kawasan kampung. Dan hakisan itu akan menyebabkan kerusakan dan menjejaskan takungan Tasik Kenyir. Sudah kita bertindak segera. Ya, saya tutulah bedanya kerana kawan-kawannya Menteri Besar ni ada bincang dengan kita dengan baik. Jadi kita luluskan segera 200 juta langkah-langkah segera untuk menyelamatkan, mengurang dan mengawal hakisan di Kelantan, di Terengganu, di Tasik Kenyir. Jadi ini susah yang saya nak sebut, dan dalam strategi naratif kita, selain daripada menjawab serangan-serangan itu, DAP kuasai, DAP yang jaga kita, saudara, yang jadi Perdana Menteri masa PH dulu 22 bulan, Tun Mahathir. Yang jadi Menteri Dalam Negeri siapa? Yang menjadi Menteri Ekonomi siapa? Jadi patut tanya mereka. Dia seolah-olah PH government 22 bulan tu nothing to do with them. Everything to do with them. Itu bedanya. Ya. Dan sekarang dia jadikan itu sebagai habuan. Ya. Sebab itu nak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh lembab. Nak jadi Perdana Menteri, dia kena tegas. Saya tidak ada masalah. Ini rakan-rakan dari Jemaah Menteri ada ramai di sini. Ya. Kita bincang. Dan saya belum ada pengalaman 8 bulan di mana projek baik Felda yang bagi 8.3 bilion ringgit untuk orang Melayu, atau untuk JAKIM, program-program Islam, atau penerbitan buku Islam, belum pernah sekali menteri-menteri DAP bantah. Dia mengapa kita nak hukum dia? Masalahnya dulu kamu ada Perdana Menteri yang tak buat. Itu masalah dia. Ya. Mengapa tak buat? Kerana kuasa itu kesempatan untuk menyakau. Sekarang bila hilang kuasa, hidup Melayu. Proklamasi Melayu. Selamatkan Islam. Masa ada kuasa, tak ada belah sebut begitu. Sebab itu saya kata, kita jawab standard. Apa dia? Betul? Tun Mahathir, Tun Naim, Mahidin, Hamzah. Okey. Azmin. Lupa.
Wah, bergegar. Tak ada. Apa isu modal tak ada. Dia hanya fikir capal. Orang yang fikir capal semata-mata, layak dia itu layak peringkat capal saja. No understanding beyond capal. Ini capal. Baik. Jadi saudara, ya, bila ada kuasa kita tahu. Sakau. Ya. Sebab itu saya tengok, saya ada report. Menteri-menteri sebelum lompat, ada yang teks kepada saya. Dia kata, no, enough. Don't talk about tata kelola and corruption. Do something else. Ini orang-orang ni fobia. Cukup takut bila kita cakap soal rasuah dan tata kelola. Sebab apa takut soal rasuah? Padahal kita tahu rasuah ini dan penyalahgunaan kuasa satu-satunya yang melingkupkan negara kita ini. Itulah dia. Pemimpin, jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, ambil kontrak, ambil komisen, bagi ke anak, bagi ke menantu, sakau dan rosakkan negara ini. Dan sekarang kami jago. Salah Cina, salah DAP. Ya. Melayu jadi naya. Dan kita diperalatkan oleh DAP. Nih, yang sakau kamu. Sebab tu saya kata, kalau betul nak tolong, berapa harta kamu? 2 bilion. Ada yang kata, 8 bilion pada seorang. Bank dalam negara, bank di luar negara, harta sana, tanah sini, kapal terbang. Saya pun ada kapal terbang, kerajaan punya. Ya. Kemudian, kumpul wang itu, kalau betul, bagi baliklah. Kalau tak bagi balik, memang betul. Saya arahkan SPRM, korek dan cari jalan, ambil tindakan kepada sesiapa. Ya. Saya kata siasat semua yang bertanggungjawab. Saya tak suruh siasat sianu atau bertangkap, tak boleh. Itu bukan kerja kita. Ya. Tapi kita suruh ambil tindakan kepada yang rasuah. Sebab itu saudara, geng-geng perasuah ini, bilion-bilion, mesyuarat hari-hari ini. Bagaimana nak jatuhkan Pakatan Harapan. Bagaimana nak jatuhkan kerajaan perpaduan. Supaya tak masuk penjara. Saudara, kena ingat, bagi tahu, terutama orang Melayu, yang bercakap ini, kemudian pakat pula. Dan mereka berada kuasa, ya, Muhyiddin. Dia panggil PAS Parti Ajaran Sesat. Saya tak anggap PAS Parti Ajaran Sesat. Mahathir, kafir terus. Saya tak tahu Islam dia tahu mana. Sekarang dia jadi lebay lah. Ini sudah kena ingat, ya. Bukan fobia. Conspire sana, pakat sana, nak pecahkan di sini, hasut di sana, beli media. Beli media. Guna wang advertisement yang besar. Dari mana wang? Buat satu program, 3 juta ringgit. Sudah, dulu lain saya ketua pembangkang. Saya Perdana Menteri, sekarang ada maklumat yang lebih baik, lebih cekap. Jangan main-main. Jadi saudara, ya. Sebab itu kita kena ada sikap yang jelas. Dan saya bukan nak pertahan. Ada orang kata, mengapa nak pertahan? Kata pemimpin sekarang bersih. Saya kata 8 bulan kita jaga. Kita minta laporan. PDRM, terutama commercial crime, bagi tahu kalau ada masalah. Bank Negara, LHDN, kalau nak tahu mungkin Nik Nazmi tak bayar cukai ke apa. Dia cek, Nik, you be careful. Ya. Kemudian SPRM. Ada kadang kes melibatkan ada pegawai. Saya tak kira, termasuk kalau di pegawai di pejabat Perdana Menteri. Kalau dia sebut saja ada kes dan rekod
pegawai itu mesti diberhentikan tanpa tolak ansur. Sama ada dia ketua pemuda ke, ketua wanita ke, ketua cabang, kalau salah, out you go. Ya, setuju? Baik. Jadi, tapi saya tanya, paling akhir dalam 2 minggu yang lalu, dia kata so far. Saya kata no, you make sure you trace. Kalau ada tak boleh orang kata kita lawan rasuah dan orang kita duduk sakau. Dia kata setakat ini, Datuk Seri, belum ada pimpinan dalam kabinet yang kami trace ambil duit. Itu yang sebab saya kata setakat ini. Kalau mana saya tahu 2 bulan, 3 bulan lagi, ada orang nak marah. Sebab dia kata no, cannot. Tak boleh. Kita tak boleh fitnah. Begitu juga orang pembangkang. Saya tak mau kata semuanya rasuah. Tugas siasat, tugas badan-badan penguasa, tugas dakwah, tugas peguam negara, tugas hukum, hakim. Tak payah ajar saya banyak arif bab tu. Ramai pemimpin semua masuk ni tahu. Jadi saya harap kita jelas bab ini. Baik, tentang pilihan raya negeri ini. Memang saya tahu kawan-kawan kita JPRP, Invoke ada buat beberapa kajian. Ada yang lain-lain, Merdeka Center, ID. Tapi saya nak bagi tahu dari laporan yang saya dapat setakat ini. Tapi syarat kita kena kerja. Saya tak mau bagi mesej terlalu baik. Tetapi setakat ini, 3 negeri ini kukuh mantap bertahan. Dan bulan lalu saya sebut 1 negeri lagi kita senang boleh tambah. Sekarang saya nak sebut hampir 2 negeri kita boleh tawan. Dan syaratnya tumpu perhatian dalam kempen. Ya. Tugas kita bila pilih memang cabang bawa, negeri bawa, JPRP bawa. Saya kata mungkin 90% saya setuju. 1-2 saya buat ubah suai. Ya. Sabar. Layak, yang layak jadi calon 300 orang. Yang layak. Tapi kita boleh pilih jumlah. Yang tak pilih, dia kata kalau tak pilih kawan ni, garanti kalah. Saya nak ingatkan saudara. Masa saudara dipilih dulu, begitulah juga yang senior cakap kepada saya. Letak cancung, garanti out. Sebab dia orang luar. Tapi, dia menang dengan bergaya. Sebab dia dan juga sebab jentera PJ Selatan. Dan saya ucap terima kasih PJ Selatan. Walaupun orang PJ Selatan tak bertanding. Kalau tepuk mana kau tak bertanding lagi pun tak apa lagi. Jadi banyak yang menghadapi masalah begitu. Baik.